Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamim bin Zahamrus kat Matrik A178-240. Hari ini saya ingin berkongsi tentang dakwah Al-Mujadalah. Al-Mujadalah dari segi bahasa ialah berdebat. Dari segi istilah pula, keupayaan bertukar pendapat antara dua pihak tanpa lahirnya unsur permusuhan antara kedua-dua belah pihak. Maksud di sini, dakwah secara al-mujadalah ini adalah dakwah secara berdebat. Tetapi bukanlah berdebat untuk menindas pihak lawan ataupun untuk memaki ataupun mencaci ataupun mempunyai niat yang buruk terhadap pihak lawan. Akan tetapi dakwah al-mujadalah ini adalah kita berdebat secara ilmiah untuk menegakkan kebenaran tanpa melahirkan unsur-unsur yang buruk seperti permusuhan, rasa sakit hati dan sebagainya. Tujuan dakwah al-mujadalah ini adalah supaya pihak lawan dapat menerima statement yang kita huraikan dengan hati yang terbuka dan tanpa ada perasaan kebencian di dalam diri, dan dapat menerimanya secara terbuka dengan dalil-dalil yang tepat yang kita berikan. Dakwah al-mujadalah adalah salah satu metod dakwah yang sesuai digunakan pada zaman kini, kerana zaman kini banyak sangat di media sosial statement-statement yang palsu. So kadang orang tengok daripada media sosial, diorang terus ambil statement tersebut. Dan orang-orang seperti ini kita perlulah berdebat dengan diorang bahawa statement yang tu salah. Tetapi berdebat secara ilmiah, bukannya untuk menjatuhkan seseorang. So dalam metod dakwah al-mujadalah ada beberapa syarat dia. Yang pertama ialah tanpa kekerasan. Maksud dia, kita berdebat, kita kena kawal emosi. Janganlah berdebat dengan emosi, dengan rasa marah. So agar pihak lawan dia dapat menerima kita punya hujah dengan baik. Yang keduanya ialah dakwah secara berdebat ni bukanlah untuk mencari siapa menang, siapa kalah. Bukan soal menang ataupun soal kalah. Akan tetapi kita untuk untuk mendirikan kebenaran, hujah dengan hujah yang kita berikan. Bukannya kita untuk cari, aku nak menang, dia nak kalahkan orang ni. Bukan tu. Tapi untuk berkongsi hujah antara satu sama lain dan menegakkan kebenaran. Keempat adalah tidak sombong. Seperti contohnya berdakwah dengan seorang yang kafir, orang kafir. So apabila kita dakwah al-mujadalah, dakwah secara berdebat dengan orang kafir itu, kita tidak boleh hadirkan dalam diri kita sifat yang sombong. Kita merasakan, aku ni adalah orang yang benar, statement aku adalah benar. Tetapi kita juga perlu mengambil nilai-nilai yang terdapat dari pendapat orang kafir tersebut. Bukannya kita menolak 100% apa setiap kalam-kalam yang dikeluarkan oleh orang kafir tersebut. Bukan 100% kita tolak. Kita tidak boleh bersifat sombong macam, aku je yang betul ni, dia ni confirm salah sebab dia ni orang kafir. Tak. Tetapi kita juga perlu mengambil nilai-nilai murni yang orang kafir itu sampaikan. Maknanya kita tak boleh nak terus hentam je orang kafir ni. Sebab apa? Kita rasa macam, kita ni adalah seorang yang betul. Bukan macam tu. Dan yang terakhir sekali, tak ada provokasi. Apa yang dimaksudkan provokasi adalah macam kita menekan pihak lawan tu. Contoh kalau kita berdebat dengan orang kafir, kita tekan-tekan. Contoh ni macam kita persoalkan, apa je Tuhan kau boleh buat? Kita lagi macam membuatkan orang tu, kita provoke orang tu. Dah akhir sekali nanti pihak lawan kita, contoh seorang kafir, last sekali dia akan merasa marah. Padahal sebenarnya dakwah al-mujadalah ini adalah suatu dakwah yang baik. Bukanlah berdebat secara untuk menimbulkan kemarahan. Bukanlah pendebatan yang ingin menindas orang. Bukanlah pendebatan yang ingin menyalahkan orang lain. Tetapi dakwah secara al-mujadalah ini adalah pendebatan yang baik. Kita berdebat secara baik. Berdebat secara kawal emosi. Berdebat secara ilmiah. Bukannya untuk berkata orang ini salah, kita betul. Untuk dakwah al-mujadalah ini mempunyai komponen-komponen yang tersendiri. Kerana dakwah al-mujadalah ini adalah dakwah yang berdialog. Kita berdebat dengan orang.
So apa yang diperlukan dalam dakwah al-mujadalah ini adalah seorang da'i tu dia perlulah mahir dalam bertutur kata, dan seorang yang dewasa dan matang. Kerana bila seorang yang dewasa dan matang, supaya mereka dapat menyusun dan menggunakan ayat-ayat dan perkataan-perkataan yang baik yang boleh diterima orang. So yang pertama sekali adalah tutur kata. Kemudian tutur kata itu adalah dialog-dialog yang berkualiti, tak menggunakan ayat untuk menyakitkan pihak lawan, tidak menggunakan carutan, memaki ataupun ayat-ayat yang double meaning ke yang ingin menjatuhkan pihak lawan. Tetapi perlulah menggunakan ayat-ayat yang matang. Kemudiannya da'i tersebut perlulah mengawal emosi supaya tidak marah. Sebab kita berdebat, zaman sekarang ramai yang berdebat kerana diorang ingin menang, ingin betul. Tapi sepatutnya berdebat ni adalah berkongsi pendapat. Kita bagi hujah kepada pendapat. So kita perlu ambil pendapat orang lain dan kita memberi pendapat kita, bukannya kita menentukan siapa salah, siapa menang. Yang itu emosi perlulah dikawal dalam pendebatan. Seterusnya, kalau macam contoh da'i itu berdebat dengan seorang yang jahil ataupun berdebat kepada orang kafir, orang jahil yang tidak tahu tentang hukum hakam Islam, maka da'i tersebut perlulah bersiap sedia mempunyai dialog yang bagus. Kemudian dia perlu menggunakan logik, perlu pendekatan kepada logik akal, kerana orang-orang yang jahil tidak akan faham sebetul-betulnya landasan Islam ni. Macam contoh, dia akan bertanya, okey, kalau Allah ada, di manakah Allah? So kita seorang dai itu perlu standbykan ayat-ayat yang boleh menerima akal, supaya orang yang lawan tu berfikir macam sampai ke akal diorang masih boleh menerimanya, boleh berfikir secara logik. Baik, seterusnya dalil adalah daripada surah An-Nahlu ayat 125 yang bermaksud, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan penuh berhikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang sesiapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk. Dalam ayat Al-Quran ni dapat kita faham, Allah kata serulah manusia kepada jalan yang baik. Maknanya kita perlulah berdakwah kepada manusia di bumi ini dengan cara yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Bukannya bantah mereka dengan cara penindasan ataupun cacian, buatkan orang sakit hati, provok ke apa. Dalam Al-Quran sendiri dia beritahu, bantah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Sebab itu kita jangan sombong, kerana sesungguhnya Allah yang lebih mengetahui siapa dari hamba-Nya tu yang betul-betul sebenarnya yang tersesat. Kesimpulannya, dakwah al-mujadalah ini, walaupun dakwah al-mujadalah ini adalah dakwah secara berdebat, secara dasarnya kalau kita faham, pendebatan ini sebenarnya boleh membawa kepada permusuhan, kepada kebencian, perasaan sakit hati dan lain-lain yang buruk. Akan tetapi sebenarnya apabila kita melakukan dakwah al-mujadalah dengan betul, dakwah al-mujadalah ni mampu menyatukan dan memperbetulkan manusia supaya kembali ke jalan Allah. Dia dapat menyatukan kedua-dua belah pihak. Kerana dakwah al-mujadalah ini tiada langsung unsur-unsur negatif di dalamnya. Hanyalah pendapatan secara ilmiah dan secara dikawal emosinya. Dan dakwah al-mujadalah ini adalah satu kaedah dakwah yang perlu dilakukan oleh da'i-da'i pada zaman sekarang untuk menyeru manusia ke arah kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.